Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati dan dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah yang seragam indah ini merupakan antara amalan kebajikan, amalan kebaikan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga ada di kalangan kita yang niat ikhlas kerana menuntut ilmu, kerana dicatatkan dalam kitab Mata'ul Badrain dalam bab fadailul ilmi, kelebihan orang yang menuntut ilmu ini. Apa kata Nabi SAW, mafhumnya, jika seseorang penuntut ilmu itu melalui sesuatu kampung dalam keadaan dia ingin menuntut ilmu, maka akan terangkat azab daripada ahli kubur di qaryah itu selama 40 hari. Mudah-mudahan mungkin ada di kalangan saudara mara kita yang ada disemadikan, dikuburkan di tanah perkuburan Kampung Kundang, kalangan ayah kita, ibu kita, mudah-mudahan terangkat dosa, terangkat azab kuburnya dengan sebab asbabnya adanya orang yang berniat ikhlas untuk menuntut ilmu pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-41, masih lagi dalam bab sumber hukum faraid. Yang lepas kita dah sentuh tentang sumber hukum faraid daripada Al-Quran, kemudian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari ini kita akan sambung pada muka surat 41 yang ketiga, iaitu pandangan sahabat. Tidak semua 100% hukum faraid yang ada pada hari ini dari Al-Quran nas dan juga Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada beberapa perkara, ada beberapa keadaan yang mana sumbernya tiada dalam Al-Quran, tiada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi diputuskan, ditentukan oleh para sahabat, ditentukan oleh para imam, para alim ulama tentang beberapa perkara. Jadi tidak boleh kata 100% daripada Al-Quran, daripada sunnah, tidak. Tetapi ada juga sebahagian kecilnya itu daripada pandangan para sahabat, daripada pandangan para imam-imam, alim ulama berkenaan dengan perkara yang tidak ada, tidak terdapat, tidak jumpa dari nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam banyak-banyak keadaan, dalam banyak-banyak keadaan ada 4 keadaan yang mana tak terdapat dalam Al-Quran, tak terdapat dalam hadis. Jadi sesetengah masalah pembahagian harta pusaka tidak diterangkan cara menyelesaikannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara masalah-masalah tersebut ialah yang pertama, masalah al-umariyatain. Masalah ini kita akan jumpa nanti pada muka surat 288. Tuan-tuan boleh semak muka surat 288 di belakang. Kita akan masuk nanti dalam bab al-umariyatain, ataupun dalam nama lain dalam setengah-setengah kitab faraid menyebutkan al-gharrawain. Yang bermaksud secara ringkasnya, keadaan ini berlaku ketika mana? Ketika waris yang ada hanyalah suami, bapa dan ibu, atau isteri, bapa dan ibu. Yang mana bila kita buat pembahagian mengikut ketentuan yang telah ditetapkan mengikut ashabul furud, ada yang dapat 1/6, 1/3, 1/2, 1/4, 1/8. Tiba-tiba kita dapat keputusannya seolah-olah tidak adil. Contoh, suami yang ada waris, suami, bapa dan juga ibu. Suami dia merupakan ashabul furud, dia akan mendapat 1/2 kerana si mati ini tidak mempunyai anak. Jadi baki yang ada 1/2. Bapa akan dapat asabah, akan dapat baki, manakala ibu akan dapat 1/3. Bila kita kira balik, 1/3 dengan 1/2, dia punya GSTK asal masalah di bawah 6. 1/2 daripada 6, 3/6 suami dapat. 1/3 daripada 6, 2/6 maka ibu akan dapat. Bakinya tinggal berapa? 3/6 tambah dengan 2/6 dapat 5/6. Bakinya 1/6. 1/6 dapat kat siapa? Dapat dekat ayah. Dan kalau ikut kaedah faraid, lelaki nisbahnya 2 bahagian daripada perempuan. Maka dalam masalah ini ulama menentukan, para imam menentukan adanya pembahagian tambahan bagi ibu, iaitu 1/3 daripada baki. 1/3 daripada baki. 6 tadi, kalau suami dapat 1/2, bermakna suami akan dapat 3/6. Ada baki 3. Jadi 1/3 daripada baki, ibu akan dapat berapa? 1/6. Manakala bakinya akan dapat kepada ayah 2/6. Maka betul kaedahnya, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Nanti kita akan masuk lagi dalam bab yang lebih terperinci bersama dengan kiraannya. Yang kedua, masalah al-aqdariyah. Al-aqdariyah muka surat 295. 295 kita akan masuk nanti dalam bab al-aqdariyah. Keadaan ini pula berlaku ketika mana berhimpunnya suami, ibu, datuk dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Yang ini agak rumit, tetapi bila berlaku pengumpulan waris-waris sedemikian, kita akan dapati berlakunya aul. Apa makna aul ini? Lebihan daripada asal masalah. Seperti contoh, bila kita bahagi, kita tentukan ikut ashabul furud. Yang ini dapat 1/2, suami dapat 1/2, ibu dapat 1/3, datuk dapat 1/6, saudara perempuan seibu sebapa dapat 1/2. Bila kita kira lebih daripada harta yang ada, maka berlakunya aul. Bila berlakunya aul, ada kaedahnya yang kita akan jumpa nanti pada muka surat 295. Yang ketiga, berkenaan dengan masalah al-mushtarakah. Muka surat 292.
Isu saudara seibu yang mana menghalang saudara seibu sebapa. Ini pun satu masalah. Kalau ikutkan dari sudut rapatnya waris antara saudara seibu sebapa dengan saudara seibu, lebih rapat lagi saudara seibu sebapa. Adik-beradik kita yang seibu dan sebapa. Kita ada juga adik-beradik yang seibu. Tetapi dalam keadaan ini, saudara seibu menghalang, merupakan hajib kepada saudara seibu sebapa. Maka ada penentuan khusus yang ditentukan oleh para ulama yang bercanggah, bukan bercanggah, terkeluar sedikit daripada kaedah ashabul furud yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan yang keempat, masalah datuk bersama saudara, al-jaddu ma'al ikhwah. Yang ini perbahasannya sangat panjang dan cukup panjang. Kita akan jumpa nanti pada muka surat 272. Yang ini nanti kita akan sentuh selepas kita dah sedia maklum. Ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, suami dapat berapa, isteri dapat berapa. Sebab kalau kita terus langkah ke bab itu, mungkin tuan-tuan agak pening dan keliru sedikit. Kenapa suami dapat banyak ni? Sebab kita belum masuk lagi dalam hal suami, berapa keadaan yang dia akan dapat. 1/2 ketika mana, 1/4 ketika mana, keadaan isteri pun begitu juga, 1/4 ketika mana, 1/8 ketika mana, kita belum masuk lagi. Jadi kita akan masuk bab yang pandangan sahabat ini setelah kita meneliti dan mempelajari dalam bab ashabul furud. Setiap 25 ahli waris, 15 di kalangan lelaki dan 10 di kalangan perempuan, kita dah tahu yang ini dapat berapa, yang ini dapat berapa. Begitu juga keadaan seseorang waris itu, berapa keadaan yang dia berkemungkinan akan dapat. Seperti contoh suami tadi, 2 keadaan, 1/2 dan 1/4. Seperti ayah, 3 keadaan, 1/6 asabah, 1/6 bersama dengan asabah. Kita akan masuk satu persatu nanti insya-Allah. Muka surat 42 berkaitan tentang rukun-rukun pusaka. Arkanul irthi, yang pertama, harta atau hak milik yang ditinggalkan oleh si mati. Ia dinamakan harta pusaka al-mauruth. Falaha nisfu ma taraka. Surah An-Nisa ayat yang ke-176, yang bermaksud maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Rukun ni apa dia? Sebahagian daripada ibadat. Tak ada rukun kurang 1 maka batal ibadat tersebut. Ia merupakan juz'un, sesuatu bahagian daripada ibadat. Seperti contoh rukun solat ada 13. 1 je tertinggal maka batal solat. Begitu juga dalam rukun-rukun pusaka ada 3, 1 tiada maka tak sah, batalnya pusaka tersebut. Yang pertama tadi harta. Kenalah ada harta, barulah berlakunya faraid. Kalau tak ada harta, tak berlaku faraid. Yang kedua, pemilik harta yang meninggal dunia, al-muwarrith. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-176? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inimru'un halaka. Jika seseorang meninggal dunia, iaitu orang yang memiliki harta, pemilik harta. Si mati, dalam bahasa mudah, si mati yang ada harta. Yang pertama tadi kena ada harta. Yang kedua kena ada pemilik harta. Kalau harta tu tak tahu siapa punya, tak berlaku faraid. Rukun yang kedua, kena ada pemilik hartanya, iaitu muwarris. Dan yang ketiga, waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mati, sama ada hubungan nasab, hubungan pernikahan ataupun hubungan penghambaan. Al-waris, iaitu orang yang mewarisi harta. Kena ada 3, adanya harta, adanya si mati pemilik harta, adanya orang yang mewarisi harta tadi. Orang yang mewarisi harta tadi di kalangan lelaki 15 orang, di kalangan perempuan 10 orang. Andai kata ada ke-25 orang ini, siapa je yang berhak dapat? 5 orang sahaja. Siapa dia? Suami atau isteri, pasangan si mati
Yang kedua, ayah si mati. Yang ketiga, ibu si mati. Yang keempat, anak lelaki. Yang kelima, anak perempuan. Yang lain-lain mahjub, terhalang, tak dapat. Sebab apa? Ada 5 waris yang dikatakan mempunyai kuasa yang kuat, lebih dekat, hampir dengan si mati, yang boleh menghalang waris-waris yang lain di kalangan 25 orang tadi daripada mewarisi harta pusaka. Malam tadi forum perdana, kalau tuan-tuan ada lihat di TV1, forum perdana Ehwal Islam, tajuknya adalah harta pusaka yang tidak bertuan. Harta pusaka yang tidak bertuan. Antara panelnya Ustaz Farid, yang mu'alaf tu Datuk Farid. Kemudian yang kedua Datuk Mufti Selangor, Datuk Anhar Opir, dan seorang lagi pegawai daripada Baitul Mal, antara panel-panel. Jadi antara isi kandungan yang nak disampaikan, objektif daripada forum perdana ini menceritakan, membincangkan tentang isu harta pusaka yang tidak bertuan ini adalah supaya memberi gambaran, memberi kefahaman kepada umat bahawasanya menentukan, membahagikan harta pusaka ini perlu disegerakan. Mentaliti atau stigma kita di kalangan orang Melayu khususnya, bila kata sebut bahagi harta faraid, akan timbul suara-suara yang mengatakan kubur masih merah, engkau sibuk nak cerita pasal harta pusaka. Tetapi dalam Islam sebaliknya, dituntut supaya disegerakan urusan faraid. Berlaku sahaja kematian, apa yang wajib dibuat? Dimandikan, dikafankan, dikebumikan, disolatkan. Ini pengurusan jenazah dia, wajib ambil harta si mati, urus dulu siap-siap yang ini. Tak kira waris setuju tak setuju, ini kewajipan kita waris untuk melakukan apa jua perkara ke atas si mati tadi. Mandi, kafan, solat, ke bumi. Setelah itu hutang si mati. Kalau ada hutang dengan Allah, apa antara contohnya? Nazar dia yang tak tertunai, puasanya yang tertinggal, kena catat dan kena maklumkan kepada waris. Sama ada pasangan atau anak-anak, ada buku catatan. Tahun ini tak dapat puasa berapa hari, tahun depan kena bayar fidyah. Masa hidup tak apalah, kena juga ganti, tak dapat ganti, bertambah beratus-ratus harinya tak dapat puasa, hutang dengan Allah. Maka ketika meninggal dunia, waris wajib ambil harta si mati tadi, langsaikan dahulu dia punya fidyah. Itu antara hutang dia dengan Allah Ta'ala. Hutang yang kedua, hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia juga kena catat, kena maklumkan dengan waris, supaya mudah urusan kita. Bukan hanya urusan waris dengan orang yang kita pinjam, tetapi urusan kita dikubur nanti supaya mudah. Kita buat bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Jangan malu nak kata dengan pasangan kita, yang abang ada hutang 10,000 dengan Haji Din hujung kampung. Jangan malu. Sebab ini adalah untuk kita di akhirat nanti. Kalau kita misal kata meninggal dunia, orang yang kita berhutang pun dah meninggal dunia juga, dan dia pun tak maklumkan kepada waris dia, kita pun tak maklumkan kepada waris kita, kita akan diperhitungkan di akhirat nanti. Hitungan di akhirat nanti bukan semudah di dunia. Hitungan di akhirat nanti mungkin panjang perbahasan dan sebagainya. Jadi dalam malam tadi perbincangannya juga ada mendedahkan tentang aset umat Islam yang dikatakan beku. Sebab apa beku? Sebab tidak dituntut oleh umat Islam. Sebab apa tidak dituntut? Sebab dah terlalu lama urusan faraid tidak diuruskan sehingga berlakunya munasahat. Apa makna munasahat? Berlakunya kematian yang berlapis-lapis. Yang ini meninggal dunia yang atas sekali, waris-warisnya sepatutnya dah dibahagikan harta pusaka, tetapi bertunggu-tunggu bertahun-tahun tak dibahagi lagi, tak ditentu lagi. Meninggal yang ini, yang bawahnya, meninggal yang ini pula, kemudian tak dibahagikan lagi, tak bagi-bagi, meninggal lagi, meninggal lagi, meninggal lagi. Yang ini urusan dia sangat rumit.
Ini dinamakan munasakhat, kematian berlapis-lapis. Saya pernah uruskan satu isu, satu masalah ini, saya uruskan 4 lapisan. Waktu itu saya di Pulau Indah, bertugas di sana. Datang keluarga ini berkumpul, tapi nak ceritanya, nak selesaikan itu bukan mudah. Kita kena tahu siapa waris si mati yang pertama. Di kalangan si mati yang pertama, berapa orang waris yang hidup ketika matinya waris yang pertama tadi. Walaupun beza hanya 1 hari, tetap si mati yang kedua ada harta haknya daripada si mati yang pertama. Si mati meninggal dunia hari ini, si mati yang kedua, waris yang sepatutnya dapat harta si mati pertama, meninggal dunia esoknya, dia tetap dapat daripada harta si mati yang pertama. Tapi ditangguh sehingga harta tersebut dibekukan. Rugi tak? Rugi. Dan jumlahnya 6 lebih bilion ringgit Malaysia. Harta umat Islam yang dibekukan disebabkan tidak dapat diuruskan, dibahagikan, berpunca daripada diambil lengah. Ambil sambil lewa, tidak ambil perhatian oleh waris-waris, sehingga berlakunya kematian berlapis-lapis, sehingga harta tersebut dikatakan beku. Bila beku, sayanglah, harta yang sepatutnya boleh digunakan untuk umat Islam tetapi tak dapat digunakan sebab di-freeze, dibekukan. Jadi stigma mengatakan kubur Masih Merah dah tak relevan sekarang ini. Dan jumlah kumpulan duit yang dibekukan, harta yang dibekukan itu dari tahun ke tahun bertambah daripada 3 bilion naik ke 4 bilion, dan sekarang ini seingat saya dalam 6 bilion lebih ringgit Malaysia dibekukan sebab tak boleh, tak tahu siapa punya dah, sebab dah terlalu banyak tingkatan lapisan kematian berlaku, tak diuruskan dengan segera. Muka surat 43, harta pusaka. Al-mawrusu, apabila seseorang meninggal dunia, terkadang bukan semua hartanya menjadi harta pusaka. Ini kita ambil rukun yang pertama, iaitu rukun harta atau hak milik yang ditinggalkan oleh si mati, al-mawrusu. Apabila seseorang meninggal dunia, terkadang bukan semua hartanya menjadi harta pusaka. Syariat hanya memberikan harta pusaka sahaja kepada ahli waris, manakala harta yang bukan harta pusaka tidak diberikan kepada ahli waris. Oleh itu, sebelum pembahagian harta pusaka si mati dilakukan, ahli waris haruslah mengenal pasti bahawa harta tersebut merupakan harta pusaka si mati yang menepati syariat Islam. Kena kenal pasti dahulu harta yang ditinggalkan oleh si mati benar-benar harta yang mengikut syariat. Dalam erti kata lain, harta yang halal. Kalau harta tu harta daripada hasil judi, maka tak boleh untuk difaraidkan. Kalau harta tersebut harta daripada yang sumber haram, maka tak boleh difaraidkan. Contoh, dia ambil insurans, tetapi insurans yang bukan Islamik, maka tak boleh dimasukkan dalam harta faraid. Harta pusaka ditentukan dengan beberapa syarat, iaitu yang pertama, sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan seperti tanah dan rumah. Walaupun nilainya kecil sekalipun, seperti sebatang pin, ia tetap dikira sebagai harta pusaka. Lihat nota kaki di bawah 48. Harta sukar dibahagikan akan diselesaikan dengan kaedah takharruj. Sila rujuk dalam bab tersebut, muka surat 262. Kita akan jumpa nanti dalam bab takharruj. Cuma secara ringkasnya, apa yang dikatakan takharruj ialah memberi hak kita kepada ahli waris yang lain. Sama juga keadaan bagi sama rata atau muafakat. Takharruj daripada kaedah faraid, tetapi kena ada syarat, 3 syarat utama. Nak bagi sama rata boleh, nak bagi suka sama suka boleh, kena ada 3 syarat. Yang pertama selalu saya sebutkan, yang pertama mesti di kalangan ahli waris akil dan juga baligh. Kanak-kanak yang kurang akal, okey yuk, tak boleh.
Dia kena bagi hak dia mengikut faraid. Yang pertama tadi, ahli waris, di kalangan ahli waris yang bersetuju nak muafakat ataupun nak sama rata, mestilah akil dan juga baligh. Baligh kita dalam Islam yang dah sampai baligh lah. Yang lelaki bila keluar mani ataupun umurnya 15 tahun maksimum, tetapi dalam undang-undang Malaysia umur 18 tahun ke atas baru layak untuk dia menentukan bahagian dia, untuk menguruskan harta dia. Selagi belum sampai 18 tahun, harta tersebut akan diurus oleh ibu atau ayah atau penjaganya. Yang kedua, syaratnya apa? Mesti di kalangan ahli waris tahu dahulu bahagian dia ikut faraid. Ini yang banyak berlaku, tak tahu faraid berapa tapi bagi sama suka, bahagi ikut sama rata. Syarat yang kedua ni yang ramai orang terlepas pandang. Hikmahnya apa? Bila dia tak tahu bahagian dia ikut faraid, tetapi dibahagi ikut suka sama suka di kalangan waris, tak apa ustaz, kami suka sama suka. Ya, hukum tetap hukum. Hukum menentukan faraid, kita dah sentuh sebelum ini, adalah wajib. Tak ada pilihan. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga. Boleh tak nak lari, nak keluar daripada hukum? Boleh. Syaratnya 3 ini. Kena tahu dahulu bahagian dia ikut faraid berapa. Suami dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, adik-beradik dapat berapa. Kebanyakan yang berlaku, adik-beradik lelaki perempuan dibagi sama rata. Ini yang banyak berlaku. Walhal bagi waris yang lelaki tak tahu pun berapa bahagian dia kalau ikut faraid. Antara hikmahnya apa? Supaya akan datang bila dia dah tahu bahagian dia ikut faraid, dia dah tak menyesal. Kalau tak tahu, dia menyesal. Sebab lelaki dapat lebih banyak daripada perempuan. Ataupun waris di kalangan ayah, suami, pasangan, mak, adik-beradik, semua bagi sama rata. Pun sama juga isunya. Sebab tak tahu berapa bahagian dia ikut faraid. Bila kira-kira dah 5 tahun, 10 tahun, dapat tahu sepatutnya kalau dibagi ikut faraid, aku dapat 5 juta contoh. Tetapi bila bagi sama rata, dapat 3 juta je. Maka berlaku penyesalan, tak ikhlas dan sebagainya. Syarat yang ketiga, mesti kena rela hati, ikhlas. Ikhlas untuk apa? Menyerahkan, memberi hak dia kepada orang lain. Dia dapat banyak, tapi dia nak bagi sama rata dengan ikhlas. Kak, ini bahagian aku lelaki dapat lebih, akak ambil sikit bahagian aku, supaya bahagian akak dengan aku sama rata. Lepas dapat tahu berapa bahagian dia ikut faraid, itu baru dibolehkan. Banyak yang berlaku, tak bagi pun, tak tentukan pun faraid, terus bahagi sama rata. Lalas semua tak tahu berapa sepatut dapat ikut faraid, sedangkan itu adalah kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mempunyai nilai, kebendaan dan tidak dikira sebagai harta peninggalan seperti ilmu. Seperti ilmu tak boleh diwarisi, iman tak boleh diwarisi. Macam lagu Raihan dulu, iman adalah mutiara, iman tak dapat diwarisi. Sesuatu yang bukan aset atau harta yang tiada nilai tidak boleh diwarisi. Jawatan dan sebagainya juga tidak boleh diwarisi. Yang kedua, ia merupakan milik yang sempurna bagi si mati walaupun ia bersangkutan dengan orang lain seperti seseorang berhutang dengannya. Harta yang bukan milik sempurna seperti harta yang digadaikan tidak boleh difaraidkan sehingga ditebus dahulu harta tersebut. Ingat, harta yang digadai, dirahnukan tidak boleh termasuk dalam harta faraid selagi mana belum lagi ditebus, sebab pemilikan dia belum sempurna. Ada hak orang lain, ada hak pihak lain pada harta tersebut, sama ada pihak ar-rahnu ataupun pihak bank. Muka surat 44. Begitu juga harta benda orang lain yang dipinjam atau disimpan oleh si mati sebagai pemegang amanah. Harta tersebut bukan miliknya dan wajib diserahkan kepada pemilik yang sebenar. Ini pun banyak isu. Dekat geran tanah, dekat geran rumah, pemegang amanah, pemegang amanah, pemegang amanah. Walaupun dia anak, tetapi dalam hitam putihnya sebagai pemegang amanah bukan milik dia sepenuhnya lagi, melainkan betul-betul dah ditukar di pejabat daerah dan sebagainya, pejabat tanah, tukar status memang pemilikan, barulah boleh difaraidkan. Yang ketiga, harta itu adalah harta yang diperolehi secara halal sahaja.
Harta yang diperolehi secara haram seperti riba, rompakan, rasuah, perjudian dan lain-lain. Harta tersebut hendaklah disalurkan kepada majlis agama negeri atau digunakan bagi perkara-perkara yang menjadi keperluan orang ramai seperti jalan raya, pagar, longkang dan tandas awam atau apa jua fasiliti bangunan untuk kegunaan orang awam. Ini saya suka kitabnya sebab apa? Dia kaitkan dengan wakil keadaan kita di Malaysia. Kalau kitab-kitab fiqah kalau yang macam ni hanya pada hukum je lah. Kita dapat tahu okey yang ni dapat berapa, ni dapat berapa. Tapi dalam kitab ini penulis dia kaitkan dengan isu-isu semasa yang berada di Malaysia. Penulis ni pun orang Malaysia. Jadi harta yang tidak halal ini dua cara. Sama ada kita berikan kepada majlis agama, termasuk akan dimasukkan ke dalam baitul mal. Bukan zakat. Zakat tak boleh. Zakat hanya harta yang halal, yang mana salurannya adalah kepada asnaf yang 8. Tetapi baitul mal ini boleh digunakan untuk kemaslahatan umum. Sama ada nak bina jalan ke, nak bina bangunan, tandas awam, padang orang ramai, dewan orang ramai dan sebagainya. Yang keempat, harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Jika harta diperolehi selepas dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Contohnya, derma kematian. Ni berlaku biasanya kita orang kampung bila ada kematian, orang yang datang layat, istilahnya layat, sambil masukkan duit dalam bekas beras. Yang ini tak termasuk dalam harta pusaka kerana bukan milik si mati. Milik si mati hanya ketika si mati hidup. Itulah miliknya yang boleh difaraidkan. Adapun harta yang dapat selepas kematiannya tidak difaraidkan, tidak termasuk dalam harta yang difaraidkan. Contohnya derma kematian, khairat kematian, pampasan, sokso dan sebagainya. Jika penyumbang berniat untuk berikan kepada anak-anak si mati, maka sumbangan itu milik anak-anak si mati, bukan milik isteri dan ahli keluarga yang lain. Ini kalau dikhususkan, dibagi kepada anaknya, ni saja nak bagi ke anaknya, milik anaknya. Tak boleh difaraidkan. Tak boleh yang lain kata yang tu orang bagi kan, kena kumpulkan, kita faraidkan. Tak boleh, sebab dah dikhususkan kepada seseorang, kepada individu. Jika penyumbang tidak berniat kepada sesiapa pun, maka sumbangan itu milik keluarga. Sama ada terpulang pada keluarga, nak top up untuk buat kenduri tahlil ke, nak belikan kain pelekat ke, nak sumbang untuk orang yang datang solat jenazah ke, RM5, RM10, terpulang. Sebab ianya adalah milik keluarga, bukan milik si mati dan tak termasuk dalam harta yang difaraidkan. Kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris. Ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. Yang kelima, macam mana tu? Kita boleh nazar sekejap ya. Lepas tu kita sambung sedikit insya-Allah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ma rabba zahida wa titana husnul qa'ima ayati sayyidina Muhammadin wa salatu wa fadila wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. InsyaAllah kita sambung sedikit dalam 5 ke 10 minit. Ke surat 44 tadi, yang keempat, harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Jika harta diperolehi selepas dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Contoh, derma kematian, khairat kematian, pampasan, sokso dan sebagainya. Jika penyumbang berniat untuk berikan kepada anak-anak si mati, maka sumbangan itu milik anak-anak
Si mati bukan milik isteri dan ahli keluarga yang lain. Jika penyumbang tidak berniat kepada sesiapa pun, maka sumbangan itu milik keluarga. Kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris. Ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. Yang kelima, harta itu berkekalan milik si mati sehingga dia meninggal dunia. Maksudnya apa? Jika semasa dia hidup, dia telah menukar hak milik hartanya seperti menjual, memberi hadiah ataupun hibah, mewakafkan atau sebagainya, maka harta itu tidak menjadi harta pusaka. Sebaiknya nak wakaf, nak hibah, biar waris-waris tahu. Ini sebaiknya. Kalau ada hitam putih, itu lebih afdal. Makna hitam putih apa dia? Kita ada banyak macam firma wasi dan sebagainya. Kita boleh bayar untuk apa? Menyediakan dokumen. Bila dokumen ini dah stamping, insya-Allah boleh nak, bukan nak kata mesti, tak boleh jadi sebagai bukti hitam putih bahawasanya si mati ini semasa hidup ada membuat wasiat sekian-sekian. Si mati ini masa hidup ada menyerahkan harta sekian-sekian, ada mewakafkan harta sekian-sekian kepada badan sekian-sekian, kepada individu sekian-sekian. Sebaiknya ada makluman di kalangan ahli waris. Sebab apa? Berlaku bila waris tak tahu. Bila berlaku kematian, tiba-tiba dia tuntut harta tanah daripada arwah ayahnya, yang mana tanah tersebut masa hidup ayah ni tadi dia dah niat wakafkan untuk pembinaan surau. Berlaku, saya tak nak bagi tahu tempat kat mana, tapi berlaku depan mata saya. Anak ni tadi tuntut balik, padahal dah didirikan surau atas tanah tu. Dia kata tak ada hitam putih. Ayah tak buat hitam putih masa hidup, jadi nama geran ni, nama ayah kembali kepada saya, pergi kepada saya sebagai waris. Saya ada hak. Jadi eloknya ada hitam putih. Nak hibah, soal hibah adil tak adil itu perkara kedua. Kerana ada ulama membahaskan haram kita bagi, walaupun itu harta kita, kita hibah. Okey, anak ada 4 orang. Yang pertama 2 juta, yang kedua 2 juta, yang ketiga 500,000, yang keempat 500,000. Dari sudut adil itu perkara kedua. Tetapi hak pemilik harta untuk memberikan sah hibah tersebut semasa hidup. Jadi kena pastikan ataupun sebaiknya waris-waris tahu supaya tak timbul pertelingkahan, pergaduhan. Masing-masing menuntut kata ini haknya, ini haknya. Terutamanya hibah. Kadang-kadang maknya bagi gelang emas dekat anak kakak yang sulung. Adik-adik yang lain tak tahu. Bila meninggal dunia, kakaknya kata ini mak bagi masa hidup. Sepatutnya dah tak termasuk lagi dah harta faraid. Tapi yang adik-adik ni ya ke? Mak tak pernah cerita pun. Jadi berlaku, takut-takut berlaku pergaduhan dan sebagainya. Bila dah dibagikan, walaupun tidak ada hitam putih, walaupun belum ada lagi tukar nama, ianya bukan lagi termasuk dalam harta yang difaraidkan. Seperti contoh tadi, diwakafkan masa hidup, belum sempat urusan untuk mewartakan tanah itu untuk tanah wakaf, meninggal dunia, dah tak boleh lagi dikira sebagai harta faraid. Begitu juga harta yang dihibahkan, dah bahagi siap-siap masa hidup, alung 1 ekar, angah 1 ekar, alang 1 ekar. Dah, padahal lain-lain jantina. Alung lelaki, angah perempuan, alang perempuan, tapi ayah ni nak bagi sama rata. Masa hidup dah bagi siap-siap. Harta tersebut tak boleh lagi termasuk dalam harta faraid. Harta pusaka yang dikategorikan dalam beberapa bentuk antaranya. Harta pusaka dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk antaranya. Yang pertama, ini bagi harta pusaka yang wajib difaraidkan. Yang pertama, harta yang bersifat tetap seperti tanah, rumah, kilang, pejabat, rumah kedai, kebun dan lain-lain. Ini adalah harta yang tetap, bersifat tetap. Yang kedua, harta yang bersifat mudah alih, seperti wang tunai, wang simpanan, KWSP, kereta, pakaian dan sebagainya.
Yang ketiga, harta yang masih berjalan seperti perniagaan, hasil sewa dan saham. Yang keempat, harta yang digadaikan oleh si mati dan masih boleh ditebus. Kalau tak boleh ditebus, dah tak termasuk dalam harta faraid. Yang kelima, hutang orang lain kepada si mati. Ni kena tanya betul-betul, sebab tu kita kena catat, bagi tahu dekat waris, Pak Long kamu ada hutang dengan ayah 10,000. Itu termasuk dalam harta yang wajib difaraidkan. Yang keenam, harta-harta yang lain yang mempunyai nilai kebendaan. Yang ketujuh, takaful berpenama. Dia beza, ada takaful hibah, ada takaful yang berpenama. Bila takaful yang berpenama, ia termasuk dalam harta faraid. Seperti juga ada takaful yang ada berapa persen sebagai simpanan. Selebihnya untuk cover medical dia. Dia insurans, takaful dalam masa yang sama ada saving. Yang itu termasuk dalam harta faraid. Adapun hibah. Hibah kadang-kadang kita ambil polisi hibah, bayar RM100, penamanya dah ditentukan. Letak nama isteri contohnya. Bila berlaku kematian, setiap bulan kita bayar 100. Bila kita meninggal dunia, isteri akan dapat RM300,000. Itu adalah hibah yang dikatakan tidak termasuk dalam harta yang difaraidkan. Berikut adalah bukan harta pusaka. Yang pertama, insurans konvensional ataupun tidak syariat. Apa-apa jua insurans, apa-apa jua habuan daripada hasil yang tidak syariat, maka ia tidak termasuk dalam harta faraid. Yang kedua, dividen yang tidak patuh syariah. Dividen termasuklah ASB, termasuklah apa lagi? Tabung haji insya-Allah lah. ASB ni sekarang ni kita boleh pilih sama ada nak Islamik atau tak. Yang belum tukar segera. Yang belum tukar kepada dividen ataupun ambil yang Islamik, tukar segera. Tak tahu, telefon sahaja, Google, ambil nombor telefon di Bulan SP, semak adakah kita punya simpanan ini syariat punya ataupun tidak. Kalau tidak, tukar segera. Supaya apa? Supaya bila berlaku kematian, waris tak tersilap. Takut-takut kita punya tidak syariat, tetapi mereka bagi juga ikut faraid. Kemudian hasil perjudian yang ketiga. Yang keempat, khairat atau derma kematian. Yang kelima, pampasan setelah kematian. Yang keenam, pencen terbitan. Pencen juga tak boleh. Bila berlaku pencen, biasa akan dapat dekat isteri si mati dan juga anak-anak. Selagi mana anak-anak itu masih belajar ataupun bawah daripada 18 tahun. Kemudian yang ketujuh, sokso atau perkeso. Dan yang ke-8, takaful hibah. Takaful hibah tadi, takaful yang kita bayar bulan-bulan tu, kita dah bagi nama isteri contoh. 300,000, 400,000 dan sebagainya. Yang ke-46, muka surat 46. Harta yang kecil tetap menjadi harta pusaka. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Akan datang kita akan masuk dalam harta yang kecil tetap menjadi harta pusaka. Walaupun 5 sen. Walaupun hanya sebilah pen, sebatang pen, walaupun hanya sehelai baju, tetap kena difaraidkan, wajib. Kalau ada waris yang ambil, contoh biasanya jam tangan arwah ayah, anak yang sulung ambil, yang lain-lain tak tahu, hukumnya haram kalau tak dapat persetujuan dan keizinan daripada waris-waris yang lain. Walaupun 5 sen, walaupun nilainya kecil, jangan main-main dalam bab harta. Sebab tu kata Nabi, apa jua harta yang sumbernya haram masuk ke dalam badan kita, apa kata Nabi, mafhum daripada hadis Nabi, neraka adalah lebih utama tempatnya. Sehingga ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, takkan yang nilai kecil pun masuk dalam neraka juga? Apa kata Nabi, walaupun hanya sebatang kayu siwak. Kayu siwak yang biasa orang tabligh pakai letak dalam kocek kadang tu kan. Berapa agak-agak nilainya kalau kita beli dekat kedai? RM1, lebih kurang RM1 lah. Walaupun RM1, tetap akan dimasukkan, dihubankan dalam neraka sekiranya sumbernya daripada yang haram. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah. Ada soalan tak? Atau soalan nanti kita boleh tanya persendirian. Sebab biasanya ramai yang tanya sendiri, WhatsApp
Datang ke pejabat, dia malu nak tanya depan orang ramai. Tapi kalau tak ada soalan, ada tak soalan? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Kita akan sambung pada bulan hadapan, perjumpaan akan datang dalam muka surat 46 insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun anda yang terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.